Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, sahabat di Facebook dan juga di TikTok. Terima kasih kepada Ustaz Siti, terima kasih Ustaz Nasri, terima kasih sahabat di Facebook semua yang hadir. Jangan lupa sharing pada teman kita yang lain ya. Saya nulis barakallahu fikum. Tajuk ni penting sangat pada pagi ni. Saya nak cerita pada tuan-tuan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ramai orang bertanya ya, apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Tapi sebelum tu seperti biasa kita jadikan pengkalan ataupun asas kepada bincangan kita yang mulia Raja Zuddin. Sejujurnya sahabat yang mulia Allah sekalian, di Facebook baik, di TikTok baik, tolong share pada teman yang lain tahu. Ramai orang bertanya ya, Ustaz Farid Misfah ada masalah, tapi sampai tempat kerja ke? Nur Abdullah ada masalah semua rujukan teras kita pada pagi ni seperti biasa daripada Tafsir Ibn Katsir. Pagi ni saya nak buka jilid yang kedua. Nampak jilid yang kedua iaitu juzuk 3 hingga 6. Amanda, Siti Ramlah ada masalah semua. Sahabat di TikTok, Muhammad Ramli ada masalah. Jangan lupa buka jilid yang kedua ni pada muka surat ke 284. Ya, ayat ni berkaitan dengan ayat yang dibaca Nabi SAW setiap kali Nabi bangun malam, seperti Ibn Abbas yang telah kita pelajari sehari atau 2 hari lepas. Jamaluddin Aibi ada masalah. Selamat puasa hari ke-22 dah ini kita sedar tak sedar dia masuk ke sepertiga terakhir daripada Ramadan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini hack Mazuki ada masalah semua. Tolong share pada teman kita yang lain ya. Topik ini penting sangat untuk kita mengetahui Lailatul Qadar. Ramai orang bertanya salah. Mudah-mudahan semua Allah menjemput kita masuk syurga di akhirat nanti bersama-sama Kenang daku dan doamu. Nanti ke akhirat tak jumpa insan yang bernama Zahazan, tolong cari dia Wa khairin Niza, Masalah Nur Azhar Sadiquddin, sahabat yang ada di Facebook, di TikTok. Terima kasih Sita Zila. Ya. Betul ke malam ke-21 ada tanda-tanda Lailatul Qadar? Ramai yang kita baca sama-sama. Kajian para ulama tentang Lailatul Qadar itu ada tanda ni. Perempuan bila nak bersalin, mungkin dia mengandung, kita nampak hujan nak turun, kita nampak langit itu menjadi gelap, menandakan hujan akan turun. Pun belum tentu hujan akan turun. Maka demikian juga Lailatul Qadar pun punya tanda-tanda yang kita nak pelajari pada hari ini. Anyhow, boleh nak tanya hukum, insya-Allah apa yang sempat dijawab nanti. Cikgu Tun Teja, Nalaila, Nasar semua, sahabat yang mulia Allah sekalian. Baik. Firman Allah Taala ayat ke-190 dan 191 dari surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Astagfirullahalazim. Suara kurang clear. Ya ke? Suara kurang clear? Tuan jawab. Suara kat Facebook kurang clear ya. Sahabat dekat dekat TikTok dengar jelas ya suara saya. Tolong beritahu, tolong maklumkan. Terima kasih pada Rukia yang kirim star pada saya. Tolong jawab sekejap. Clear ke tak clear suara ni? Sahabat di Facebook, di TikTok tolong jawab. Jelas kat TikTok jelas alhamdulillah. Kat Facebook macam mana Fazil Jimat? Oh, suara jelas dari Muar. Ipoh okey. Terima kasih Facebook. Terima kasih semua Ustaz Khalil jelas Terima kasih barakallahu fikum. Terima kasih Alis Jabbar. Terima kasih clear semua macam jauh suara. Kenapa lagi macam mana saya nak adjust lagi ni tuan? Dah maksimum suara ni. Suara okey nanti bahasa ni barakallahu fikum. Terima kasih. Jelas alhamdulillah. Terima kasih Hamidah. Terima kasih. Ya. Macam suara radio. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik, kita lihat pada terjemahannya. Semuanya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berhentinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Iaitulah mereka yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan baring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah ayat antara yang Nabi bacakan. Terima kasih Cikgu Tuan Teja. Terima kasih
Inilah ayat antara yang dibaca yang mulia Sharifah Azad, jelas Fauziah Jimat dari Sepang, jelas, alhamdulillah, syukur. Ini antara ayat yang Nabi kita baca bila bangun malam, seperti riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi maksud ayat ni, makna ayat ini Allah berfirman, sungguhnya dalam artinya itu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga kerendahan bumi serta kepadatannya. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan yang terdapat pada ciptaannya, yang dapat dijangkau oleh indera manusia pada kedunia berupa bintang, komet, daratan, lautan, pegunungan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, binatang, ternak, barang, serta macam-macam warna dan aneka ragam makanan dan batuan. Dan juga silih bergantinya malam siang, iaitu silih bergantinya susul menyusulnya, panjang pendeknya, terkadang ada malam lebih panjang dan siang pendek. Kemudian setelah itu menjadi seimbang. Setelah itu satu mengambil masa dari yang lainnya sehingga menjadi pendek jadi panjang, dan yang diambil pendek itu sebelumnya panjang, yang diambil menjadi pendek yang sebelumnya panjang. Ini menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT pada penciptaan langit dengan bumi dengan silih berganti malam siang. Kalau orang itu mempunyai akal dan mempunyai fitrah yang bersih, dia tentu akan mencari siapakah Tuhan. Itu sebab ini kita lihat tampil di kalangan orang-orang di Western yang sebelum ni saintis, sebelum ni orang bijak pandai, ramai yang masuk Islam kerana melihat kebenaran yang terdapat dalam Quran sedari dengan apa yang mereka perhatikan. Tinggal lagi ada mereka yang hatinya buta dan hatinya terlalu penuh dengan maksiat, berserabut padanya segala bentuk kemewahan dan juga ketidakpastian dan kemalasan. Mereka inilah yang tidak mahu memikirkan tentang ketuhanan, siapa yang menciptakan, bagaimana cara beribadah kepadanya. Usahakan orang kafir itu tidak masuk Islam. Orang Islam pun kadang-kadang malas nak beramal dengan Islam, kerana hati itu telah pun diseraputi oleh maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah SWT. Jadi ayat ini merupakan dipanggil ayatul kaun. Ayatul kaun ni berarti tanda-tanda penciptaan Allah dalam alam semesta yang kita dapat lihat. Ya, Zaliha, Zainal, sahabat ini mulia Allah sekalian. Jadi ayat ini cukup digemari oleh Nabi SAW. Bila kan Nabi membacanya? Nabi membacanya ketika baginda SAW bangun pada waktu malam, melihat langit. Nabi mengucapkannya seperti ayat Ibn Abbas yang telah kita bincangkan. Dan kita telah cerita sebelum ni bagaimana kaifiat Nabi sembahyang malam kan? Ingat lagi tak? Kalau nak dapat nota lebih lanjut, tolong masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ ada nota yang dikumpulkan oleh Ustaz Nurilis. Tuan nak dapatkan tafsir ringkasan ni pun boleh dapatkan dari beliau. Oh ya, sebelum terlupa, terima kasih kepada Zahazan Travel kerana penajaan kuliah pada pagi ni. Dan untuk tuan-tuan, insyaAllah saya akan memimpin grup untuk ke Uzbekistan. Nak ikut tak pergi ke Uzbek, belajar hadis Nabi. Kita dalam perjalanan nanti kita belajar tentang kitab Imam Bukhari yang sangat penting. Ada namanya Jami' Sahih, ada namanya Al-Adabul Mufrad, Adab Mufrad. Kita akan belajar beberapa bab daripada Adab Mufrad dan perjalanan. Saya akan ijazah kepada tuan-tuan hadis ni yang saya pelajari dari guru-guru hadis saya ketika di Jordan dahulu. Jadi kelainan perjalanan bersama dengan travel ni kita ada tarbiyah, ada pengisian. Tuan-tuan boleh start daftar untuk pergi ke Uzbek yang akan saya pimpin sendiri grup ni, Uzbekistan. Kita target tak ramai orang yang akan ikut. Jadi yang terpilih ni segera buat keputusan InsyaAllah bulan 8 nanti. Lihat lebih lanjut maklumat di di wall Facebook Zahazan Travel ataupun di Instagram kami Juga boleh ikut perkembangan di Telegram sahabat Ustaz Zahazan untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih semua. Ustaz Nulis Al-Adab Mufrad. Baik. Semua ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Oleh kerana itu Allah berfirman, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, iaitu mereka yang memiliki akal yang sempurna lagi bersih, yang mengetahui hakikat banyak perkara dengan jelas dan nyata. Mereka bukannya orang yang tuli dan bukan pula orang yang bisu dan tidak berakal. Ini maknanya manusia yang tak mau berfikir ini dipanggil sebagai summun bukmun umyun fahum. Ini merupakan orang yang buta, yang pekak, yang malas untuk berfikir. Dan hidupnya menuruti hawa nafsunya yang tak pernah selesai. Allah memperumpamakan mereka, ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang, macam haiwan ternak. Haiwan itu berkembang biak, makan, tidur, bergembira, berseronok. Macam itulah manusia yang tidak menggunakan akal dalam melihat penciptaan malam, siang, semuanya. Kalau kita pergi ke laut dengan ikan yang ada dalamnya berbagai jenis, ada yang di berapa meter di bawah laut, lain pula bentuknya, ada ikan yang tak ada mata. Ya Allah, kalau benda ni semua kita lihat, tentulah ia bukan berlaku secara kebetulan. Tentulah ada satu yang berkuasa yang mentadbir uruskannya. Salviat yang meranti Al-Masalan, Farida. Terima kasih sahabat di TikTok yang mula-mula berkenalan dengan saya. Jangan lupa like dan juga follow saya di TikTok, tuan-tuan. Moga-moga ada perkara-perkara kebaikan yang boleh kita kongsi masa ke semasa.
Rosman Syarif, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat di Facebook saya lagi. Kita dah menuju ke penghujung Ramadan. Mudah-mudahan tazkirah pada kali ini beri kepada kita manfaat untuk kita memperoleh itu qadar. Rohaya, Cikgu Rohaya, terima kasih. Nuria Abdul Hamid. Bahasa Arab bila menyatakan perkataan lubun ini, labib jamaknya albab. Albab, bukan albabu pintu. Itu albabu pintu dia datang alif lam di awalnya. Asal perkataan tu babun, maksudnya albab. Al itu makna the, maknanya merujuk kepada satu yang spesifik. Tapi kalau sebut albabun, albabu jamak kepada labib. Labib ni pula kata dasarnya lubun. Lubun ni kalau kita ibaratkan macam kelapa, kita bulan puasa ni minum air kelapa tak? Pergi gerai kelapa, buat air kelapa kan. Orang demam kata minum air kelapa bagus kan, katalah wallahualam. Maka dia pun belah kelapa tu, tengok kelapa tu mempunyai cengkeram luar yang keras kulitnya. Bila kita potong dia, barulah kita dapat lihat, dapat ambil air bahagian dalamnya. Dan bila kita belah tempurungnya, kita jumpa isinya. Maka perkataan lubun ini merujuk kepada satu yang ada dalam diri setiap manusia. Itu namanya fitrah, yang cenderung kepada perkara-perkara kebaikan. Pagi ni kita nak pergi kerja, bawa kereta, tiba ke office, ada beberapa parking yang berdekatan. Kita pun nak parking, kita pun nampak ada kawan kita datang, mungkin orang perempuan sepejabat. Kita pun rasa kesian, dia nak jalan jauh. Aku tak apa, aku lelaki, aku kuat. Kita pun parking jauh. Hati kita tenang tuan-tuan. Sepanjang hari tu kita rasa seronok kerana dapat beri keutamaan kepada seseorang yang sukar dapat parking contohnya. Nampak tak tuan-tuan ni boleh dapat sekian. Pagi semalam contohnya kita belanja berbuka puasa di masjid, tak sebut nama lah, contohlah. Kita dah amal datang makan, walaupun orang tua Bangladesh ke orang apa, kita fikir hati Allah, syukurnya Alhamdulillah dapat aku menaja mereka berbuka puasa. Moga Engkau berilah kepada aku ya Allah pahala kerana menyebabkan mereka berbuka puasa pada hari semalam. Maka perasaan seperti itu berasas daripada lubun. Lubun ni berarti kita punya fitrah dalam diri yang cenderung untuk melihat kita melakukan kebaikan. Jadi lubun ini bila digarap, dijana, dipolish, dibajai, disuburkan, maka dia akan membantu kita untuk buat keputusan-keputusan yang betul dalam hidup. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW tuan-tuan, Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allahumma khirli wakhtarli. Allah pilih untuk aku, takbir urusan aku. Aku ni memang tak pandai lah, ke mana pun aku mentadbir selalu. Urusan aku sengit-bengit, tak tentu hala. Maka berilah kepada aku ni panduan, ketetapan, kekuatan dan juga bimbingan untuk buat pilihan yang tetap dalam hidup. Begitu juga doa yang telah kita pelajari di masa dahulu. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi talbata aini wa asli jani kulla la ilaha illa anta. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau yang maha hidup, maha mentadbir urusan semua biasanya. Aku ni memang gagal dalam banyak perkara. Aku buat keputusan-keputusan silap. Aku kata orang marah, aku bertindak semua orang tak suka. Banyak benda dalam hidup aku ni saya ingin. Aku tak tahu mana jalan yang betul. Ya Allah, aku seorang manusia lemah. Berilah aku pimpinan, beri aku bimbingan, beri aku panduan. Jadi ni perkataan kita kembali kepada asas dari lubun, labib, jamaknya albab. Jadi orang yang bangun malam, Allah beri jaminan kepadanya hatinya akan hidup. Bila hatinya hidup, keputusan-keputusannya dalam hidup adalah keputusan-keputusan yang benar dan baik, dekat dengan tepat, kalau tak tepat 100%. Ya Rohana Maila, Allah Sahalan Zuraina Nur Muhammad, Allah semua sahabat Fida Azizin, terima kasih. Lili Zami Haisa, terima kasih. Jangan lupa share pada teman kita yang lain. Moga pada pagi ni lah kita dapat jariah ilmu, kita panjang-panjangkan ilmu. Kadang-kadang orang yang dapat ilmu tu sikit banding kita, amalannya lebih, kita ada pahala. Kita tak sebab beramal, tapi sebab kita panjangkan video ni pada teman kita yang lain, mereka dapat beramal dengan saran-saran diberikan orang Johor, maka kita dapat pahala. Orang kata seolah macam pahala terpijak lah. Pahala mana terpijak? Pahala yang kita dapat dengan sebab orang lain berbuat amal salih, kerana kita mencadangkannya melakukan amal salih itu. Syekh Abidin, Al-Hasalan Abidin, Kaslina Jazana, Zanaria Muhammad Zain, Al-Hasalan Fakhrudin, Syamsiah, Jom Beli, Al-Hasalan semua. Along Kebenci, Amber, Daging Dendeng pun ada juga, Al-Hasalan semua. Salvia Imam Beranti, Al-Hasalan semua. Sahabat Uwais Muhammad, Zainulis Barakallahu Fikum. Jadi kita baca lagi. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah langit bumi, dan mereka melaluinya sedang mereka paling daripadanya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh
yamuruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan bersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Dan Allah menyifatkan tentang ulul albab ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah sambil duduk dalam keadaan baring. Ya, saya pernah ajar kepada tuan-tuan pagi-pagi macam ni, Nabi ajar kepada isinya Juwairiyah radhiyallahu anha baca subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Alasan Aziza, alasan semua ya. Jadi bacaan ini 3 kali menyamai duduknya seorang itu daripada lepas subuh sampai matahari naik. Sedangkan kita tergesa-gesa nak pergi kerja, lepas zikir, lepas wirid, kita sembahyang berjemaah kat surau, kat masjid, dekat rumah, jangan lupa baca subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Kerana dalam perjalanan kan yang lupa amalkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimah ringan atas bibir, berat atas timbangan. Apakah dia? Subhanallahil azim subhanallah bihamdihi. Jadi sifat orang beriman ni tak pernah penat untuk mengucap kalimah-kalimah yang mengandungi doa-doa ni, tuan-tuan. Nanti ada peluang kita terukir dari surah Al-Kahfi. Kenapa disuruh kita baca pada setiap hari Jumaat ya? Untuk recharge iman. Antara ayat yang menarik untuk kita lihat, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika. Allah menceritakan baqiyatus salihat, maknanya zikir doa yang banyak yang kita amalkan itu akan jadi peneman kita dalam kubur nanti. Bayangkan ya, kubur tu gelap, sempit, ulat penuh dengannya. Zahirnya nampak pokok-pokok cantik, ada kubur pula kelas, ada orang nak meninggal dunia pun terpaksa menipu untuk dapat dikumikan di tempat-tempat tertentu. Allah kesiannya tuan-tuan ni, tak payahlah mana-mana kita dikuburkan, tak mengapa tuan-tuan. Dalam Islam ni, di mana saja kita meninggal, kuburkan kat situ. Tak payah-payah nak pindah ke sana, pindah ke sini. Melainkan kalau ada prosedur yang ketat lah nak kebumikan negara-negara lain tu, contohnya kena bawa pulang juga kan. Sajalah ulas tuan-tuan. Ya, jadi kubur nampak luarnya pokok-pokok, tapi sebenarnya dalam itu merupakan hiruk pikuk, tak dapat jawab soalan, kena balun dengan malaikat-malaikat. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, jadi ingat kepada Allah SWT. Ingat kepada Allah ni, zikir-zikir yang kita amalkan akan jadi peneman kita. Al-baqiyatus salihat, baqa salah. Satu benda yang kekal bersama kita adalah zikir yang kita amalkan, menemani kita dalam kubur. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur, ia akan jadi peneman dan juga lawyer kita bagi pihak kita di akhirat nanti untuk menjawab apa-apa ditanyakan oleh Allah SWT. Pertahankan kita, Ma'had Ibrahim Kalau salah semua Maimuna Riyad Adriani, ya, sahabat, pakai nama yang baik-baik lah, nama yang tak ironi, abaikan, jangan pakai nama yang bukan, pakai nama yang baik-baik. Baik. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, dalam hadis seperti yang Nabi ajarkan kepada kita, masalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jandik. Salatlah dalam diri, kalau tak mampu duduklah, kalau tak mampu salatlah sambil baring. Jadi maksud ayat ini adalah tak putus-putus berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, baik dengan hati ataupun dengan lisan. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit bumi, maknanya mereka memahami apa terdapat antara keduanya. Hikmah di sebalik keagungan Khaliq, kekuasaan ilmunya, hikmahnya, pilihannya dan juga rahmatnya. Syekh Abu Saimat Darani berkata, semuanya aku keluar dari rumahku, lalu setiap satu yang aku lihat merupakan nikmat Allah dan pengajaran bagiku. Perkara ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya At-Tawakkul wal I'tibar. Tengok orang saleh melihat aku saja, ada renungan untuk dia berfikir, ada pembangkit semangat, untuk penyuntik semangat untuk diingat Allah SWT. Allahu Akbar ya. Nampak segala benda keliling kita, ingat pada Allah. Setiap benda yang kita perhatikan itu tanda nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Nampak tak tuan-tuan dimulai Allah sekalian ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesuatu sahabat kata, berfikir sejenak lebih baik daripada bangun salat malam. Kalau kita pergi ke kubur Imam Syafi'i di Mesir, tertulis kat situ, tafakkur sa'ah afdal min salati alfi raka'ah. Berfikir sejenak lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Ya. Baik, soalan lah itu kadar jangka jatuh hari apa? InsyaAllah malam 27 tuan-tuan. Baik okay, kita dah baca sedikit daripada ayat ini mengambil berkat. Nabi SAW gemar membaca ayat ini ketika baginda bangun malam untuk bertahajud. Ya. Jadi berqiyamul lail. Sekarang kita sambung bincang kita semalam tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya ketentuan malam Qadar ni tuan-tuan,
Seperti yang telah kita bincangkan semalam, malam qadar malam diturunkan Al-Quran buat pertama kalinya. Kemudian dibahagikan kepada Nabi mengikut peristiwa turun nanti 23 tahun kemudiannya, atau 22 tahun setengah. Jadi pada mulanya Nabi benar-benar ingat bila kala itu berlaku. Tetapi kerana satu hikmah, maka Allah telah melupakan baginda SAW. Oleh kerana itu Nabi telah pun menggerakkan kita umatnya untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Ingat ni, anda kita lalai 11 bulan datang Ramadan untuk memperbaiki diri kita. Anda kita lalai juga di awal Ramadan, jangan abaikan peluang beribadah pada 10 hari yang terakhir daripada ini. Saya Paris, Hadi Bahayu Razuli, terima kasih semua yang hadir dia. Terima kasih tolong share pada teman kita yang lain tahu. Ini penting sangat topik ni, kerana kita nak bincang tentang kadar yang jadi persoalan orang bila kat berlakunya, dah berlaku semalam, malam satu ke belum. Jadi jumhur ulama berpendapat bahawa dalam kenyataan sekarang terdapat malam qadar. Pertama, malam qadar saat Al-Quran turunkan, iaitu 17 Ramadan. Ini mengikut pendapat Ibn Ishaq. Malam ini tidak berulang katanya. Kedua, malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir Ramadan. Inilah merupakan pendapat jumhur dan kebanyakan para ulama Islam bahawa ia berulang-ulang. Cuma Al-Quran diturunkan buat pertama kali pada malam qadar. Jelaslah bahawa malam qadar itu terdapat dalam bulan Ramadan. Ya. Al-Quran tidak menerangkan malam qadar. Rasulullah SAW tidak menerangkan malam apakah berlakunya Lailatul Qadar. Nabi menerangkan tentang malam qadar secara tersirat. Namun, ikut riwayat Imam Bukhari, kita disuruh mencari pada hari terakhir daripada Ramadan, iaitu hari 10 yang terakhir. Dan Nabi menggalakkan kita untuk cari pada hari-hari yang ganjil dari 10 yang terakhir. Iaitu disuruh kita untuk meningkatkan ibadah. Datang 10 malam terakhir ini, idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda bi'zarahu. Nabi kita bila dekat pada 10 masuk 10 yang terakhir, Nabi akan bangun malam sepanjang-panjang malam itu. Tidur pun hanya sedikit saja. Nabi akan menggerakkan keluarga baginda, dengan menantunya pun digerakkan seperti Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Dan yang ketiga, Nabi akan mengetatkan kainnya. Ini menunjukkan kepada kesungguhan beribadah. Pakai yang baik-baik, dan kita telah pelajari sebelum ni bagaimana para tabi'in, contohnya Ayub As-Sakhtiyani, beliau ni sentiasa mandi bila masuk malam-malam yang ke-10 yang terakhir, utamanya malam 23-24 kata beliau berlakunya Lailatul Qadar. Ini ijtihad beliau lah. Tapi yang pentingnya kalangan para ulama macam Imam Auza'i, Abu Hanifah, mereka akan pakai pakaian yang kemas-kemas, yang cantik. Bahkan ada yang pakai mahal sampai 10,000 dirham dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah malam-malam terakhir. Kalau mereka mengatakan depan manusia aku pakai baju-baju yang elok, kenapa depan Tuhan aku pakai baju yang tidak elok? Ya, kaum muslimat, basuh telekung tu elok-elok. Kalau kita sembahyang kat rumah seorang-seorang, boleh pakai wangi-wangian, beri kita semangat beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh kan. Kalau kita yang lelaki ni, janganlah pergi ke masjid pakai baju buruk je, pergi office kemain lagi baju kita. Ini salah tuan-tuan. Para ulama, para salafus salih, mereka masuk hari 10 yang terakhir ni, mereka mengiktiraf, beriktikaf di masjid, mengimarahkan masjid itu. Mereka pakai baju yang kelas-kelas, yang mahal, yang elok, yang cantik, yang wangi. Wallahu ahqqu an atajammal lahu. Allah ni lebih penting, lebih patut untuk aku memakai pakaian kemas untuk menghadapnya. Jangan tahu pergi dengan bau rokok kat mulut, bau baju masam, baju semalam tak basuh pakai, songkok pun ketayar pun hitam legam. Tak maulah macam tu tuan-tuan. Pakailah kemas. Kalau kita berjumpa dengan raja kan, ada hari tentu kita jemput datang ke sana, macam mana pakaian kita, protokol, ribu-ribu harga bajunya. Nak pakai sekali je, lepas tu tak pakai lah. Ya, orang terima pingat, tahu sangat lah ya. Dan Allah SWT ni, Allah Akbar, janganlah buat main duit korang je. Kalau kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Kata Samurah bin Jundab, salah seorang sahabat Nabi tahu. Nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, tinggi ke rendah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Bagaimana kamu menerima Allah SWT, bagaimana kamu menerima perintahnya, bagaimana kamu menyambut seruannya. Jadi pakailah yang kebal-kebal yang dulu Jadi kembali kepada bincangan kita ni, Nabi menyuruh kita mencari pada malam-malam ganjil yang terakhir. Kebanyakan sahabat pendapat Lailatul Qadar berlaku pada 7 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maknanya 7 hari yang terakhir pun tuan, 21, 23, 25, 27, 29 kan. Tuan-tuan boleh rasa ya. Dan hari-hari yang terakhir ni, mereka melakukan iktikaf, melakukan ibadah dengan fokus. Menurut Ibn Umar dan Ubay, bahawa malam Lailatul Qadar ada malam ke-27. Beliau menekankan bahawa matahari pada waktu itu terbit tanpa sinar. Demikian disebut oleh Imam Muslim. Tengok matahari terbit tanpa sinar pada pagi 27. Maknanya malam 27 itu berlaku Lailatul Qadar, kata kebanyakan para sahabat.
Ya, baru tahu kena pakai baju elok-elok wangi. Memang sehari kena pakai elok-elok baju. Jangan pergi sembahyang tarawih yang perempuan pakai baju kelawar je, kemain seksi lagi. So imam tengok pun terpesona. Jangan pakai baju tutup aurat elok. Sebenarnya bagi orang perempuan, kita dah belajar dalam bab iktikaf ni, sembahyang kat rumah mereka lagi baik untuk qiyamul lail mereka. Ya, ustaz perempuan boleh sembahyang? Baru saya jawab, boleh, harus hukum ni. La tamna'u ima Allah an buyutillah, kata Nabi kita SAW, jangan menghalang orang perempuan pergi ke masjid. Tapi yang sebenarnya yang paling aula bagi seorang perempuan, hendaklah mereka sembahyang dekat rumahnya dalam bilik tidurnya. Itu yang paling aula sekali, paling aula, paling utama, paling afdal. Baik. Ada yang mencuba menentukan qadar dengan mengungkapkan bahawa bilangan kalimah al-qadar itu ada dalam 30. Baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Kalau kita kira word by word dalam surah Al-Qadr itu, kita akan lihat ada 30 perkataan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, ada campur semua 30. Kemudian bila sampai kepada salamun hiya. Salamun hiya tu sampai pada ayat 27. Ini ditarjih oleh kebanyakan para ulama tafsir macam Imam Ibn Jarir Tabari, yang juga merupakan seorang ahli matematik. Beliau tahu kalkulus, apa lagi, algebra. Memang hebat. Ulama Islam ni mereka memang hebat dalam matematik. Imam Syafi'i sendiri sekalipun merupakan saintis, seorang yang hebat dalam matematik. Itu juga Imam Nawawi, seorang yang alim bab fizik, sains. Tuan-tuan apa? Yang imam ni reti bahagian tafsir Quran hadis saja tak, ilmu sains mereka tahu. Mereka merupakan jago-jago ilmu matematik. Kalau algebra tu datang perkataan Arab sebenarnya, algebra. Baik. Jadi dia sampai perkataan salamun hiya. Merujuk kepada perkataan itu berada pada nombor ke-27 kalau kita susun perkataan-perkataan yang ada dalam surah Al-Qadr itu. Maka demikian terjadilah, kita dapat lihat inilah yang disebut sebagai 27 oleh kebanyakan para ulama tafsir, ulama hadis dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada pula yang mengirakan perkataan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr huruf lam, ya, lam, ta. Betul? Alif, lam, qaf, dal, ra. Maknanya 9 perkataan, 9 huruf. Lailatul Qadr itu berdiri di atas 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, 4 kan? Al-Qadr 5, 4 tambah 5, 9. Dan berulangnya perkataan Lailatul Qadr dalam surah Al-Qadr itu sebanyak 3 kali. 9 kali 3, 27. Jadi itu menyebabkan pilihan para ulama. Sebahagian mereka membuat kiraan seperti itu, mengatakan Allah tidak menyebut benda itu secara kebetulan. Dia mesti ada rahsia di sebaliknya. Maka penentuan seperti itu menyebabkan kebanyakan mereka mengatakan Lailatul Qadr itu berlaku pada malam 27. Ya Allah, kalau kita dah tahu macam ni, kita tak bangun malam 27 tu, memanglah kita ni rugi tuan-tuan. Kita ni memang tak patut lah tuan-tuan. Masih lagi kita hege-hege pergi shopping, tak boleh ke stop shopping ni tuan-tuan? Marah pula orang jual barang kita ni menyebut-nyebut kalau pergi negara simple jaya-jaya pakai satu baju je sudahlah. Ada baju bagus pasang cukup lah. Tak payahlah pergi lagi, pusing lagi, bazar lagi. Orang ni ke bazar marah, maaf tuan. Ini cerita tentang fokus ibadah. Baik, terima kasih sahabat mulia sekalian. Fikri, terima kasih Sisi Imam Muda Sampul, terima kasih Sisi Fikri Syahrudin, Zainah, Muhammad, Hazil Hamzah, dan masalah semua sahabat mulia sekalian. Baik, pendapat ini sesuai dengan pendapat Ibn Arabi. Bermacam-macam cara ditempuh oleh para ulama untuk menetapkan qadar, tapi tidak ada kepastian yang konkret. Ini kerana Quran sendiri dan hadis Nabi pun tidak menerangkan secara tegas. Ini cuma mereka punya ijtihad, mereka punya pandangan. Baik. Kemungkinan berpindah dan berulangnya malam qadar. Golongan Syiah berpendapat bahawa malam qadar itu berlaku sekali saja, iaitu pada hayat Nabi. Lepas itu tak berlaku dah. Ini pendapat yang tidak ada asas, yang tidak disokong oleh dalil yang kuat. Dalil semua menunjukkan dia berlaku ulang tahun, saban waktu, setiap kali Ramadan. Cuma jumhur para ulama berselisih pendapat tentang malam qadar seperti yang telah kita bincangkan. Dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' bahawa itu kali berlaku seperti berikut. Dengar ni penting sangat. Tolong share kepada teman kita sekarang juga. Ini penting sangat untuk tahu. Kata Imam Nawawi, seorang ulama yang hebat, tafsirnya, bahasanya, dari sudut hadisnya, fiqihnya. Dengar Imam Nawawi kata dalam Majmu' macam ni.
Jadi Imam Nawawi kata dalam Majmu', ada ulama mengatakan malam qadar berpindah-pindah. Di tahun ini umpama terletak pada satu malam, di tahun lain terletak pada malam yang lain. Sebahagian mereka mengatakan bahawa Lailatul Qadar berpindah-pindah dalam 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Sebahagian juga mengatakan bahawa malam qadar berlaku pada satu malam saja, di malam-malam Ramadan, iaitu malam 27. Baik. Ibnu Hazm mengatakan bahawa Lailatul Qadar datangnya sekali dalam setahun. Waktunya di puluhan terakhir, bulan akhir daripada yang ganjil dalam bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan 29 hari, dengan lebih baik. Ini Imam Ibn Hazm, seorang ulama yang sangat faqih. Beliau ni ada mazhab sendiri, cuma mazhabnya dah mati, tidak sampai kepada kita, namanya mazhab Zahiri. Tapi kitabnya yang bertajuk Al-Muhalla tu memang menjadi rujukan para ulama yang menunjukkan kepada solidnya, konkretnya ilmu yang beliau ada. Bagi siapa nak jadi faqih, bacalah kitab Muhalla Imam Ibn Hazm. Apa kata Ibn Hazm? Ya, kita ambil yang baik-baik lah. Walaupun mazhab ni kita tidak ikut, tapi ini merupakan pandangan yang wajib, pandangan ada asasnya, pandangan berasaskan kajian. Kerana Ibn Hazm seorang yang mengkaji seperti yang saya nyatakan tadi. Beliau berkata kalau Ramadan jatuh 29 hari sahaja, maka puluhan yang akhir ialah malam 20. Berlakunya Lailatul Qadar kata beliau. Dan malam qadar itu malam ke-20, 22, 24, 26, 28. Mungkinkah begitu? Jadi kalau Ramadan hanya 29 hari, targetlah malam qadar itu berlaku pada malam 20 ataupun 22, 24, 26 atau 28. Macam mana tadi malam 22. Ramadan kita ni berapa hari tuan? 29 hari berapa hari? 29 hari kan? Nampak tuan? Maka kemungkinan jatuhnya pada malam-malam genap, kata Ibn Hazm. Allahu Akbar. Baik. Dan malam qadar kalanya berlaku pada malam 1, 23, 25, 27, 29. Terdapat banyak hadis yang menyuruh kita mencari qadar pada malam nisfu yang terakhir bulan Ramadan dan utamakan malam 17, malam 19. Ini sebabnya Ubay bin Ka'ab berkunut pada salat witir nisf yang terakhir. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Ali bin Mas'ud, Zaid bin Arqam dan Zaid bin Sabit. Ini kata-kata para ulama, boleh kita jadikan panduan. Ya, boleh kita jadikan sebagai panduan. Pagi ni macam redup, dia cuaca Ustaz, betul ni, pagi ni redup, saya nampaknya. Dekat malam tadi Lailatul Qadar tuan-tuan, tenang je. Ada orang kata tak ada suara anjing menyalak. Ya, bergantunglah pada masing-masing punya pengalaman. Kita tak boleh nak menafikan. Ya, ada orang saleh, pengalamannya dilihat air menjadi beku. Seperti cerita Imam Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama tasawuf yang terkemuka, ahli hadis dari Mesir itu, berkata beliau mengambil wuduk daripada air laut pada malam itu. Air laut menjadi tawar. Allah beri satu kelebihan kepada orang tertentu untuk melihat kehebatan, keagungan, kekuasaan yang mungkin pada kita tak perasan, tapi bagi orang saleh ni dia dapat bertanda kepada tertentu. Dengar lagi. Zaid bin Sabit menghidupkan malam 17 Ramadan kerana diturunkan Al-Quran padanya, dan paginya Nabi memperoleh kemenangan yang gilang gemilang dalam perang Badar, berlaku pada 17 Ramadan juga. Oleh kerana itu sangat patut bagi umat Islam di dunia untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan mengadakan perangan-perangan yang munasabah dan menyatakan kegembiraan, kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah menurunkan Al-Quran buat kita dan Allah menangkan Nabi-Nya dalam perang Badar. Ya. Baik tuan dan saudara. Imam Malik meriwayatkan dalam Muwatta'nya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, saya bacakan terjemahannya. Rasulullah beriktikaf pada 10 yang kedua dari bulan Ramadan. Pada 1 tahun setelah beliau sampai pada malam 21 yang seharusnya baginda keluar untuk iktikaf pada paginya, beliau berkata, barang siapa yang turut beriktikaf bersamaku hendaklah beriktikaf pada 10 yang terakhir. Sungguh diperlihatkan kepadaku berlakunya malam qadar pada waktu itu. Kemudian aku dilupakan tentangnya. Aku bersujud pada paginya di air yang ada air di tanah. Pada zaman Nabi dahulu, lantai masjid ni tak macam kita ada simen, ada tile apa semua. Lantai pada zaman Nabi dulu tanah saja. Maka Nabi bangkit daripada sujud itu, kelihatan tanah melekat di kepala Nabi SAW, di dahi baginda, kerana malam tadi hujan, basah, mengalir air. Baik. Aku bersujud pada paginya dan kemudian aku mendapati ada air dan tanah di kepalaku. Maka ketika itu carilah dia di 10 yang terakhir, cari di setiap malam yang ganjil. Ini merupakan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Maka berkata Abu Sa'id, maka turunlah hujan pada malam itu, sedangkan di masjid ada atap dengan daun kurma menitis air ke lantai. Lalu aku melihat Nabi kembali dari masjid, sedangkan pada dahinya ternampak bekas air dan tanah, iaitu malam 21. Jadi setengah ulama mengatakan dia berlaku pada malam 21. Kata Ibn Hazm tadi lain, kata Imam Nawawi tadi lain. Ini semua menunjukkan kepada imarahnya ijtihad para ulama menggunakan fikir mereka untuk berfikir.
Islam ni bukan agama ikut-ikutan ya. Islam ni agama pengkajian. Kita lihat pada Quran, pada hadis tidak menghalang kita untuk memberikan pandangan selagi kita mempunyai keahlian dalam bidang itu. Kalau masalah semua yang hadir, barakallahu fikum, ramai pula pada pagi ni. Tuan-tuan tak pergi kerja ke? Ke ada kat tempat kerja lah. Kalau masalah semua yang tuang kerja kerja betul-betul, jangan main media sosial jangan cemari pendapatan kita dengan benda syubha yang haram, kerja betul-betul Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sabda, "Taharraw lailatul qadri fil autar min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah sedaya upaya kamu dalam kadar itu pada malam-malam ganjil 10 yang terakhir Ramadan. Lalu dalam hadis lain Imam Bukhari Muslim, "Ara ru'yakum katawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutahariyan falyataharraha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpimu bersepakat menetapkan bahawa terkadar berlaku pada 7 malam yang terakhir. Maka barang siapa yang nak mencari malam kadar, carilah pada 7 malam yang terakhir. Tuan-tuan ini boleh kasihan Baik. Jadi ada banyak dari yang menunjukkan 7 yang akhir ini ada mengatakan mula pada malam 23. Kerana mengingatkan Ramadan ada kadang-kadang kurang. Ada yang mengatakan malam 24. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahawa terkadar jatuh pada malam 24 sebagai sebuah hadis yang menerangkan bahawa malam kadar jatuh pada malam 23. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Itu dia. Malam-malam yang terakhir daripada Ramadan. Mula 23. 23 macam malam ni 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 7 yang terakhir bermula pada yang ganjil yang ke-23 tu. Bahkan ada hadis mengatakan bahawa malam kadar jatuh malam 24. Seperti mana hadis menerangkan bahawa malam kadar jatuh pada 23. Ada antara pendapat yang sama iaitu pendapat Ibnu Abdul Bar. Ini seorang ulama hadis yang terkemuka dari Eropah. Diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa Umar pernah memanggil para sahabat menanyakan mereka tentang Lailatul Qadar. Mereka semua bersepakat mengatakan malam itu merupakan malam-malam yang akhir daripada Ramadan. Puluhan yang akhir itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW yang baginda menambah ibadah baginda itu, termasuklah i'tikaf. Besok kita belajar bab i'tikaf Tak sempat hari ni tuan-tuan, banyak topik nak cover ni. Saya kira tuan-tuan semua dah faham tentang i'tikaf kan. Pendapat Ustaz sendiri bila tu kadar. Allahu Akbar tuan. Saya pun tak tahu tuan, saya pun tengah baca, tengah mencari macam tuan-tuan. Baik. Kemudian ada sebuah hadis daripada Ubay bin Ka'ab, Nabi sabda, "Lailatul Qadri lailatu 27." Dalam hadis ini mengatakan bahawa Nabi mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, carilah malam kadar itu berlaku pada malam 27. Tapi jangan rehat. Malam tak apa, malam 24, 23 rehat tu tengok tak. Seperti yang telah kita katakan tadi, mungkin dia berlaku berubah-ubah. Mungkin dia berlaku pada tahun lepas malam 27, mungkin pada malam 23. Jadi berbeza-beza. Saya tak kerja, company saya dah tutup. Allahu Akbar. Moga Allah beri kerja yang baik untuk kita semua kerja yang halal, yang bersih. Allah cukup sekali pendapatan kita. Jangan lupa selalu amalkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Mereka yang bekerja, yang tak bekerja, maka doa ni kerana Nabi telah pesan pada Zainal Ali karramallahu wajhah, siapa baca doa ni Allah akan cukupkan dia, hutang-hutangnya habis dibayar walaupun hutangnya keliling pinggang. Dan Zainal Ali telah mengamalkannya. Beliau pesan pada kita, siapa yang memiliki hutang sebesar gunung sekalipun, Allah akan bereskan untuknya. Bukan turun langit dari langit rezeki tu bayar hutang, bukan Allah jadikan kehidupannya berkah, duitnya cukup, yang sedikit jadi banyak, boleh bayar hutang-hutang, tak adalah hidup terpaksa buat perkara-perkara yang tak wajar untuk menipu orang kena hutang tak mau bayar. Tak mau gitu amalkan doa ni tadi. Bagi yang minat tolong dapatkan dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Alhamdulillah Ustaz Zahazan nulis selalu catat doa untuk kita Masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, ada doa yang kita catat kat situ. I am Isna. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Adakah surat-surat apa kafarah? Tak ada surat-surat kafarah, tak ada. Ada surat-surat mutlak. Kita semayang doa apa tu? Doa untuk bayar hutang, doa untuk hidup dalam keadaan mencukupi rezeki kita, walaupun tidak banyak, tak kaya macam orang tertentu, tapi cukup untuk kita, anak isteri semua. Amalkan doa ni. Tolong hadir kat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti ada sahabat yang mencatatkan doa ni bagi kita. Nanti boleh copy paste
Baik, jadi jelas kepada kita kat sini nampaknya kenapa ya kenapa Lailatul Qadar disembunyikan, dan ini hikmah, ni soalan di sebaliknya. Kenapa Lailatul Qadar disembunyikan? Para ulama menerangkan hikmah disembunyikan malam qadar, tidak ditegaskan malamnya, supaya kita berusaha mencarinya, meningkatkan ibadah pada setiap malam, membanyakkan doa supaya memperolehinya, seperti mana dilakukan oleh para ulama salaf. Ulama salaf mengatakan Allah menyembunyikan beberapa perkara dalam urusan agama kerana hikmah. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar supaya kita menghidupkan malam Ramadan. Allah menyembunyikan waktu ijabah doa kita pada hari Jumaat, supaya kita sentiasa berdoa sepanjang hari itu. Hari Jumaat ada satu waktu yang dimusyawarahkan doa, ada 12 waktu. Waktu-waktu itu dimakbulkan doa. Jadi Allah sembunyikan tujuan supaya kita imarahkan hari Jumaat itu. Datang sembahyang Jumaat awal, bangun hari Jumaat awal, baca surah Al-Kahfi, lepas sembahyang ambil peluang untuk berdoa, dalam kereta pulang kerja berdoa lagi, teringat nak berdoa lagi. Jadi hari Jumaat disembunyikan waktu mustajabnya doa supaya kita berdoa sepanjang hari Jumaat. Yang ketiga, Allah menyembunyikan salatul wusta dalam 5 sembahyang supaya kita menjaga kesemuanya sekali. Wusta ni ada para ulama mengatakan dia subuh, ada mengatakan dia asar. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada bagai-bagai dalil yang menyokong satu sama lain. Tapi yang pastinya wusta tu tidak dijelaskan dengan tepat supaya kita menjaga kesemua salat kita. Jadi disembunyikan maksud wusta tu Allah juga menyembunyikan Ismullahil Azam, namanya yang paling mulia. Memanglah kita tahu Nabi pernah bertanya pada Ubay bin Ka'ab, bukan nama Allah yang paling agung? Maka jawapan Ubay bin Ka'ab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Betul itu Nabi mengatakan demikian. Allah meninggikan darjat Allah, Nabi mendoakan untuk Ubay bin Ka'ab. Tapi yang sebenarnya Ismullahil Azam tu semua nama Allah agung belaka. Jadi disembunyikan dengan tujuan supaya kita memanggil Allah dengan nama-namanya yang mulia itu, menyeru dengan nama-nama tersebut. Kemudian Allah menyembunyikan taat yang mendapatkan keridhaannya sepenuh supaya kita mengerjakan semua ketaatan dengan penuh kesungguhan. Lagi Allah menyembunyikan mana maksiat yang paling dibenci olehnya, yang paling dimurkai olehnya, supaya kita memberhentikan semua bentuk maksiat. Sebenarnya sebenarnya pandangan Ustaz bila kalau tu kadang InsyaAllah malam 27 tuan-tuan, InsyaAllah malam 27 Walaupun tadi banyak kali ni saya pun tak tahu, tapi berdasarkan kepada kajian dan juga apa ini dibentangkan oleh para ulama, ditarjih kebanyakan mereka, InsyaAllah malam 27. Baik, Allah menyembunyikan siapa yang menjadi wali di antaranya, di antara kita, supaya kita baik sangka kepada semua orang beriman. Kita tak tahu siapa wali Allah. Mungkin wali Allah itu orang berpangkat, mungkin wali Allah itu orang biasa-biasa, mungkin wali Allah itu kerana yang dekat pejabat kita, mungkin wali Allah itu orang yang datang selalu bersih tak hijab kat masjid, mungkin wali Allah imam-imam yang imamkan sembahyang tarawih kita pun tak tahu tuan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah menyembunyikan wali-walinya supaya kita baik sangka kepada semua manusia. Lagi Allah menyembunyikan yang ke-8, Allah menyembunyikan kedatangan kiamat supaya kita sentiasa bersiap sedia. Nampak? Dan Allah menyembunyikan ajal manusia supaya kita sentiasa bertakwa padanya. Tengok ada 9 perkara yang Allah sembunyikan. Termasuk Lailatul Qadar ni supaya kita berusaha mengimarahkan malam-malam akhir Ramadan ni dengan kesungguhan. Ustaz, apa fadilat baca surah Al-Waqi'ah pada tiap malam? InsyaAllah orang baca surah Al-Waqi'ah ni Allah pelihara daripada kemiskinan, Allah bantu dibayar hutang-hutang, Allah jadikan hidupnya selamat daripada kesempitan. Maka rajin-rajin baca surah Al-Waqi'ah seperti disebut dalam hadis Bayhaqi, yang merupakan amalan para sahabat macam Abdullah bin Mas'ud menyuruh anak-anaknya untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Ustaz nak minta doa khusyuk masa sembahyang. Khusyuk masa sembahyang ni kata Imam Ghazali, masa tu sekali kena hadirkan hati. Hadirkan hati ketika sembahyang tu. Sebab mereka baca Qul a'udzu birabbin nas supaya menyelamatkan dia daripada bisikan khannas syaitan yang masuk dalam hati melalaikan kita. Betul ke Ustaz malam kadang tidak ada hujan? Ya, biasanya hujan pada keesokan harinya. Matahari terbit, macam cahayanya slow. Satu lagi perkara saya nak sebut tu ni, orang yang dapat Lailatul Qadar ni ketika beribadah hatinya akan sayu je. Dia rasa macam sayu, tak tahu rasa nak menangis gitu. Beribadah tu rasa macam lemah dirinya, rasa macam berhajatnya dia kepada Tuhannya. Jadi ini anugerah Allah kepada siapa yang diberikan laki olehnya, maka rebutlah tuan-tuan, ambillah peluang.
Ini pendapat kebanyakan para ulama mengatakan malam 7, tapi kita pun tak tahu apakah dia berlaku semalam. Seperti kata Ibn Hazm tadi, apakah berlaku pada malam 21, kita pun tidak pasti. Kita anggaplah ia belum berlaku, tuan-tuan. Teruskan ibadah macam biasa. Kalau kita kata dah berlaku, nanti berhenti pula ibadah, payah juga. Kalau kata kita beribadah semalam, berlaku orang kata malam tu kalau sejuk je pagi ni, kita pun putus cukup lah setakat ni beribadah, dah tiba kadang rugi pula. Yang sebenarnya kita tak tahu tuan bila. Jadi istilah malam-malam akhir ni dengan kesungguhan kaum lelaki, apa Nabi amalkan tadi, hidupkan malam, i'tikaf, kejut keluarga, dan tidak mendatangi isteri. Syadda mi'zarahu itu kata Imam Nawawi, iaitu Nabi tidak mendatangi isterinya langsung, seperti dipilih pendapat ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahawa Nabi tidak bersama dengan para isterinya pada malam-malam akhir, istiqamah beribadah. Ada sebagainya ambil cuti, Allah hebatnya. Ada sebagainya tak mampu nak pergi ke Mekah buat umrah mahal sangat. Kita nak pergi Mekah, kita sempat Ramadan ni, tak apa, pergi Syawal bersama dengan kami, tuan. Dan perjalanan umrah bersama kami, alhamdulillah penuh dengan taliah. Alhamdulillah so far tak ada masalah apa-apa, alhamdulillah syukur. Tiket semua confirm, hotel semua confirm, alhamdulillah. Tuan-tuan jangan bimbang. Tuan-tuan, tanggungjawab ini adalah terpikul atau bahu kami. Amanah tuan-tuan kami sempurnakan sebaik mungkin. Yang melakukan ibadah korban pun melakukan sama Zatan Travel. Saya sendiri akan pantau, tuan-tuan. Ibadah korban ni tuan-tuan hantar untuk tuan-tuan kerjakan di Mekah ke, di Senegal ke, di Nigeria ke, di mana tempat bersama kami di Zatan Travel. Tuan nak lakukan ibadah haji pun bersama kami, alhamdulillah saya pantau sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan nak menaikkan umrah pun insya-Allah bersama kami setakat ni tak ada masalah apa-apa, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi setengah mereka mengatakan bahawa bila anda menemui itu kala itu, anda akan rasa sayur je pada malam itu. Rasa macam-macam dia rasa. Rasa macam banyaknya kekotoran dalam hati ni luntur dia. Taubat kita seolah-olah macam kita rasa, ya Allah, aku terima aku, kau tak terima mana aku nak pergi, dunia mana aku nak pergi, ya Allah. Perasaan macam tu timbul, tuan-tuan. Ini pengalaman ramai salafus saleh menceritakan malam qada itu memang malam penuh dengan kesayuan. Sayur je rasa. Kat mana dapat detail tu semua? Masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Hazan dia. Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ustaz menjadikan sahur dikit ibadah. Besarnya ibadah tu, ya Allah. Bukan saja orang yang buka puasa, orang yang nak puasa pun kita sediakan juadah untuk dia besar pahala. Teruskan kaum ibu Puan Mamunah, Husnul Khatimah, ya Allah, teruskan. Dan suami kita ni, para suami yang kuliah ni, bila kita bangun mesti kita siapkan makanan. Mungkin kita tak semayang, mungkin mereka uzur, kita semayang lah. Jangan bangun pukul 4 bini kejut, pukul 4.30 tidur lah. Ya Allah, ruginya, bangunlah, doakan untuk isteri kita, anak-anak kita. Kita pun tak tahu masa depan mereka macam mana. Keturunan kita, bangunlah, berdoa ya. Kata para ulama, keutamaan malam tu kalau tak sempat nak semayang pun berdoa itu utama sangat. Katalah seseorang kita ni tak sempat nak mandi contohnya, maka dia boleh bangun untuk berdoa. Memanglah yang paling aula tu berdoa dengan suci. Tapi kalau orang itu uzur, bangunlah berdoa. Kerana doa tidak disyaratkan suci, digalakkan untuk bersuci daripada hadas. Tapi kalau orang tu berhadas besar, macam ni dia bersuci? Takkan kita nak halang dia berdoa pula. Ada pendapat Ustaz pada travel yang tak alert, tak payah full pada hari nak fly maklumkan Allah Akbar. Alhamdulillah kami tak pernah laku, tuan-tuan. Alhamdulillah syukur, setakat ni tak pernah laku. Alhamdulillah syukur. Macam mana nak belajar kelas bahasa Arab tu, Ustaz? Kelas bahasa Arab sekolah saya war-warkan boleh daftar dekat, pergi ke www.telagabiru.com.my www.telagabiru.com.my. Telagabiru satu perkataan .com.my. Yang yang lain .com.my. Nanti kat situ ada Arabic for all, ALL, Arabia li Jami'. Boleh belajar bahasa Arab, menguasai masa 3 bulan insya-Allah. Kan metodologi ni kami ambil pada Saudi dan telah pun dipakai di lebih 100 buah negara dan buktikan jutaan orang mendapat faedah daripadanya, boleh cakap Arab, faham Quran. Sebagai mereka ni bukan orang Islam pun, kat Brazil, kat Spain, kat mana belajar, kat Italy, kat Amerika belajar kaedah ni. Kami jadi wakil eksklusif nation Arabic for all. Nanti pesan buku pada bulan 5 nanti kita ada bahagian booth yang khusus untuk menceritakan kepentingan belajar bahasa Arab.
Ustaz, apa harga pakej Jumaat yang Ustaz kendalikan? Kami ada bagai-bagai, bergantung pada jarak hotel dekat dengan masjid ataupun jauh sedikit. Harganya bergantung pada perkara tersebut. Kita nak pergi yang budget ada, nak pergi yang premium pun ada, nak pergi yang moderate, yang medium pun ada, semua ada. Alhamdulillah. Badan haji pun ada. Alhamdulillah, kami ada buat badan haji. Ya, saya akan pantau sendiri, laksanakan mereka yang amanah, yang kita kenal. Ya, bukan lepas tangan begitu saja. Tidak. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ya. Korban di Malaysia tidak ada. Kami buat korban luar negara. Ya, di Malaysia insya-Allah di masjid surau dekat rumah kita boleh buat. Kami buat luar negara, di Mekah, di Afrika, di negara-negara umat Islam, Syria pun ada, negara Islam yang sedang berlaku peperangan dan sebagainya, kami ada kendalikan. Ya, jadi boleh menghubungi Zazan Travel, boleh masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zazan untuk tahu lebih lanjut. Trip Al-Aqsa ada buat, ya kami ada buat Al-Aqsa. Dan insyaAllah tahun ni ada trip 3 tanah suci, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Kita ikut urutannya, mula pergi Masjid Aqsa, kemudian pergi Masjid Haram, umrah, kemudian balik dari Madinah. Maknanya umrah 3 tanah suci. Ya, nak beritahu lagi pada bulan Disember, ya ada, kami ada kendalikan. Ya, umrah yang terendah harga bila tu saya cek dekat Facebook kami ataupun dekat Instagram ataupun dekat Telegram. Okey, nanti cek di situ. Baik. Kalau semua sahabat dimuliakan Allah sekalian, Elite for All ni sesuai untuk anak-anak, ya 7 tahun ke atas semua selesai, terbukti. Datuk Fadilah Kamsah seseorang daripada peserta program Elite for All kami dan telah menguasai bahasa Arab masa 3 bulan. Belajar bahasa Arab bersama dengan Rabia Al-Jami' ni ibarat naik kapal terbang. Kita tahu mana landasan kita nak turun, take off, mana nak landing. Tapi ada sebahagian daripada kaedah belajar bahasa Arab ni tak tahu mana nak landing, take off, dia terbang dia, tak tahu mana nak berhenti. Alhamdulillah kami ada kaedah ni, dan saya sendiri pun Alhamdulillah buat PhD dalam bidang ni. Ya, Alhamdulillah sangat membantu untuk kita memberi kefahaman kepada umat Islam bagaimana menguasai bahasa Arab dengan cara yang betul, dalam masa time frame yang betul. Kalau panjang sangat nanti orang tak faham, orang penat, orang ke laut, orang rasa macam kita belajar tak pernah ada ending, betul. Tapi untuk tujuan penguasaan bahasa Al-Quran ni tak susah mana sekalipun sebenarnya. Kalau ikut kaedah yang betul, insya-Allah. Baik, terima kasih tuan kerana hadir dalam kuliah ni. Ada banyak lagi perkara yang saya nak sebutkan. Nanti kita nak cerita cara menghidupkan itu kadar. Sekarang kita dah belajar tentang cara Qiyamul kan. Ni cara menghidupkan itu kadar. Masih dah sentuh, insya-Allah besok kita cerita bagi esok. Dan apa yang patut dilakukan oleh orang yang tak boleh Qiyamul Lail. Orang sakit, orang uzur, apa dia nak buat? Nak daftar kat mana? Daftar kat www.telagabiru.com.my. Masjid Aqsa kami punya trip pada bulan 12 insya-Allah, dan juga bulan 10 di bawah pimpinan Ustaz Sudin. Bulan 12 saya pimpin sini insya-Allah. Begitu juga ke Uzbek kami ada trip, begitu juga ke Turki alhamdulillah. Morocco, Spain pun ada alhamdulillah pada tahun ni. Ya. Sama Malaysia. Pergi ke www.telagabiru.com.my, lepas tu tengok nak join kelas itu dalam masa yang terdekat bila waktunya. Dekat www.telagabiru.com.my, cari perkataan Arabic for All. Ya, terima kasih. Juga kita akan belajar tentang apakah doa yang dibaca oleh Nabi pada malam qadar kalau kita bersua dengannya. Best tak ni penting. Apa nak buat kalau orang tu uzur, bagaimana hidupkan, apakah doa yang patut jadi fokus kita pada malam qadar. Apa lagi saya nak sebut pada tuan-tuan pada waktu-waktu yang terakhir, sekurang-kurang kadar Qiyamul Lail itu. Tajuk ni memang best. InsyaAllah pagi esok tahu, tolong kabar kepada teman-teman kita yang lain. Dan ya tuan-tuan, apakah tanda-tanda itu kadar saya nak ulang lagi sekali. Ada orang mendapati pada malam itu ada makhluk bersujud pada Allah, pokok, betul ke? Digantung, zaman dulu-dulu punya cerita, dia gantung baldi, bukan baldi apa? Timba dekat perigi, gantung gelap tak puasan. Dia bangun pagi dan duha tu dia nak pergi angkat sembahyang sekali, tengok timba tu kat puncak pokok atas tu. Macam mana boleh naik atas tu? Naik di rumah kita dengan cerita-cerita macam ni. Apakah ia betul-betul berlaku? Besok kita akan bincang insya-Allah. So jangan lupa untuk hadir kuliah pagi esok. Biasa kita akan sambung lagi kadar paling minimum untuk Qiyamul Lail malam kadar, apakah doanya, bagaimana cara menghidupkan malam itu, bagaimana kalau kita uzur pula, apa yang patut kita buat. Mana esok kita lanjutkan lagi. Jadi jangan ketinggalan pagi esok lepas subuh.
Terima kasih tuan kerana hadir. Zali, terima kasih Rumah Kedai, Jones Saman, terima kasih semua. Maaf tak sempat nak sebut semua. Esok kuliah kita start pukul 7 macam biasa, lebih kurang 7-5 minit macam tu lah. InsyaAllah kita akan ada kuliah pagi esok lagi untuk lanjutan tajuk ni. Moga-moga ada manfaat dalam perkongsian ni dan guna untuk kita dunia akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وردنا وارضعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jangan lupa ya, bagi mereka yang minat untuk dapatkan tafsir Ibn Katsir ni boleh dapatkan daripada Ustazah Nurilis dalam Telegram kita, Telegram sahabat Ustazah Azan. Bagi mereka yang minat untuk dapatkan buku-buku Telaga Biru, Quran, buku latihan cikgu-cikgu alhamdulillah kami terbitkan banyak buku latihan, utamanya buku bahasa Arab, pendidikan Islam, Quran Sunnah, semua ada alhamdulillah pada yang 1 sampai tingkatan 5. Boleh melayari www.telagabiru.com.my. Yang nak belajar bahasa Arab pun ada kat situ. Terima kasih. Yang minat untuk join kami yang travel umrah ke trip Muslim tour ke Uzbek, ke Turki, ke Morocco, ke Balkan, ke Baitul Maqdis ke, sila masuk ke Telegram ataupun ke Instagram, ke Facebook Zazan Travel, dan juga Telegram pun Yop Paris akan bantu untuk update. Terima kasih. Terima kasih Yop. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.